Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Muallim ucapkan kepada semua murid yang dikasihi Allah sekalian. Pada hari ini Muallim akan berkongsi satu video perkongsian sempena tarbiyah Ramadan, iaitu video yang bertajuk 9 fakta bulan Ramadan yang perlu kita tahu. Jadi sebelum itu Muallim ucapkan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan kepada semua murid dan juga kepada warga Sri Uj. Baik, sekarang kita lihat kepada fakta yang pertama. Apakah peristiwa yang telah berlaku pada bulan Ramadan? Okey, pada bulan Ramadan telah berlakunya peristiwa diturunkan kitab Al-Quran, ataupun dalam istilah bahasa Arabnya Nuzul Al-Quran. Okey, bilakah peristiwa ini berlaku? Peristiwa ini berlaku pada tarikh 17 Ramadan. Okey, peristiwa penurunan Al-Quran ini telah berlaku di Gua Hira, dan pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu kitab Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril. Sebagai seorang Islam, kita perlu beriman dan percaya dengan kitab Al-Quran, segala ajaran yang diajarkan dalam kitab Al-Quran, dan juga kitab Al-Quran ini menjadi petunjuk umat akhir zaman. Okey, seterusnya kita lihat kepada fakta yang kedua. Apakah yang telah berlaku pada bulan Ramadan? Okey, pada bulan Ramadan telah berlakunya satu peperangan besar dalam Islam, iaitu dikenali sebagai Perang Badar. Okey, Perang Badar ini berlaku pada 2 Ramadan tahun kedua Hijrah. Okey, pada peperangan ini melibatkan peperangan antara tentera Islam dan juga tentera kafir musyrikin Mekah pada ketika itu. Okey, seramai 313 orang tentera Islam pada ketika itu berjaya menewaskan tentera musyrikin, bala tentera musyrikin Mekah pada ketika itu, yang diketuai oleh Abu Jahal. Okey, walaupun umat Islam ataupun bala tentera Islam pada ketika itu hanya seramai 313 orang, tetapi dengan kekuasaan dan pertolongan daripada Allah, Allah telah memberikan kejayaan dan juga kemenangan kepada tentera Islam yang berjaya menewaskan tentera kafir musyrikin. Walaupun tentera kafir musyrikin pada ketika itu mempunyai seramai 1000 orang dan juga dilengkapi dengan kelengkapan perang seperti perisai dan juga baju rantai besi. Jadi di sini kita boleh ambil iktibar bahawa kekuasaan Allah itu tidak dapat ditandingi, dan manusia tidak mampu melawan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita lihat kepada fakta yang ketiga. Fakta ketiga, peristiwa yang telah berlaku juga, iaitu peristiwa pembukaan Kota Mekah, ataupun dalam istilah bahasa Arabnya Fathu Makkah. Okey, peristiwa ini berlaku pada tarikh 10 Ramadan tahun ke-6 Hijrah, yang pada ketika ini orang musyrikin telah melakukan ataupun melaksanakan satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Hudaibiyah antara orang musyrikin Mekah dan juga orang Islam. Okey, pada pembukaan Kota Mekah ini memperlihatkan bahawa Kota Mekah telah bebas daripada amalan-amalan jahiliah yang dimurkai oleh Allah. Contohnya, pada ketika itu penduduk Mekah melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah, iaitu contohnya menyembah berhala dan pembunuhan. Okey, jadi di sini kita boleh lihat dengan rahmat dan juga bantuan ataupun pertolongan daripada Allah kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabat, Kota Mekah dapat dibebaskan daripada unsur-unsur jahiliah. Okey, kita lihat kepada fakta yang keempat. Okey, apa yang istimewanya pada bulan Ramadan, setiap kali bulan Ramadan, iaitu satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Okey, iaitu Allah menjadikan salah satu malam pada bulan Ramadan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
iaitu 1000 bulan ini bersamaan dengan 83 tahun 33 bulan. Okey, jadi kebanyakan para alim ulama menyatakan bahawa malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini iaitu dikenali sebagai malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, berlaku ataupun terjadi pada malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir Ramadan. Contoh malam-malam ganjil ini contohnya pada tarikh 21, 23, 25, 27 dan juga 29 Ramadan. Jadi kebanyakan para ulama memberi tafsiran bahawa salah satu malam pada 10 malam terakhir Ramadan berlakunya malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Jadi kita diberikan peluang pada tahun ini untuk menyambut bulan Ramadan. Kita doakan sama-sama agar Allah pertemukan kita dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Seterusnya kita beralih pula kepada fakta yang kelima, iaitu fakta saintifik ataupun dari sudut kesihatan. Apakah keistimewaan puasa bulan Ramadan dari sudut saintifik, ataupun dari sudut kesihatan? Mengikut kajian iaitu toksik daripada badan dapat dikeluarkan dan merehatkan sistem penghadaman manusia iaitu pada bahagian perut. Lihat macam mana ataupun bagaimana Allah menjadikan puasa ini bukan sia-sia, tetapi Allah menjadikan puasa ini memberikan banyak kebaikan kepada manusia, termasuk dari sudut kesihatan. Jadi Allah menetapkan hanya 1 bulan sahaja untuk perut kita berehat, untuk perut kita melakukan penghadaman. Jadi kita lihat di sini sesungguhnya betapa hebatnya Allah menjadikan puasa itu sebenarnya selain memberikan ganjaran pahala, juga Allah memberikan kelebihan ataupun keistimewaan dari sudut kesihatan. Seterusnya kita lihat kepada fakta yang ke-6, iaitu pada bulan Ramadan juga bagaimana syaitan-syaitan ini diikat. Ada dalam hadis Nabi SAW disebut bahawa ketika bulan Ramadan ini syaitan akan diikat dan dibelenggu, dan juga pintu neraka ditutup serta pintu syurga dibuka. Lihat betapa besar dan tingginya rahmat Allah kepada kita. Pada bulan Ramadan ini Allah mengikat ataupun Allah membelenggu syaitan ini pada bulan Ramadan. Sekarang kita lihat kepada fakta yang ke-7. Apa yang boleh disimpulkan daripada bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai bulan keampunan ataupun dosa-dosa diampunkan. Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang lalu bagi hamba-Nya yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah. Lihatlah betapa besarnya rahmat Allah. Allah berikan kita kelebihan ataupun keistimewaan dengan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita mengejar dan mencari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu bahawa kita ini manusia. Manusia ini tidak terlepas daripada melakukan dosa dan silap, sama ada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sesama manusia. Jadi Allah jadikan bulan ini sebagai bulan pengampunan. Jadi kita perlu mengambil peluang, mengambil kesempatan untuk kita jadikan bulan Ramadan ini kita memohon keampunan sebanyak-banyaknya. Seterusnya fakta yang ke-8 berkenaan dengan bulan Ramadan ini juga, iaitu bulan Ramadan adanya solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ini ialah satu-satunya solat sunat yang tiada pada bulan lain, tetapi ada pada bulan Ramadan. Solat sunat tarawih ni dikerjakan ataupun kita boleh tunaikannya selepas menunaikan solat isyak. Boleh dilakukan ataupun dilaksanakan dengan 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Disertai dengan
3 rakaat solat sunat witir. Jadi kita harapkan semoga Ramadan pada tahun ini kita boleh melaksanakan ataupun menyempurnakan setiap malam, okey, mengimarahkan malam kita dengan solat sunat tarawih. Okey. Seterusnya kita lihat kepada fakta yang terakhir, iaitu fakta ke-9. Pada bulan Ramadan ini iaitu satu bulan doa-doa orang-orang Islam, orang-orang mukmin, orang-orang Muslim dimakbulkan ataupun doa-doa itu mustajab. Okey, salah satu golongan yang dimakbulkan doa oleh Allah ialah doa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, bagaimana Allah menjadikan bulan Ramadan ini tempat untuk kita memohon doa ataupun hajat kita, dan percayalah bahawa Allah menjadikan bulan Ramadan ini satu kelebihan yang besar untuk kita memperbanyakkan doa-doa. Okey, nescaya Allah akan makbulkan, Allah akan terima doa kita, apa-apa doa sekalipun. Okey, kita perbanyakkan pada setiap malam ataupun sebelum berbuka puasa ataupun ketika waktu bersahur. Okey, itu ialah antara waktu-waktu mustajabnya doa, iaitu Allah memperkenalkan ataupun Allah menerima doa-doa kita. Jadi itu sekadar itu sahaja perkongsian video Muallim berkenaan dengan 9 fakta berkenaan dengan bulan Ramadan. Jadi Muallim harapkan perkongsian sebentar tadi memberi banyak pengetahuan ataupun iktibar kepada kita bahawa betapa besarnya rahmat Allah, betapa hebatnya Allah menciptakan satu bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan pengampunan Allah berikan kepada kita. Jadi pesanan kita bersama, jadikan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak tahu sama ada pada masa akan datang kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Siapa tahu inilah Ramadan kita yang terakhir dalam hidup. Jadi dengan kesempatan ini, sama-sama kita rebut, sama-sama kita kejar peluang untuk kita mengimarahkan ataupun kita melaksanakan amal ibadah sebanyak yang mungkin dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga segala amal ibadah kita, amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu sahaja perkongsian video berkenaan dengan tarbiyah Ramadan pada minggu ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.